Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas sains Cikgu Ruby. Kita akan mengulang kaji tajuk-tajuk di bawah tema sains hayat iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan. Apa yang anda telah pelajari dalam tajuk manusia? Dalam tajuk manusia, anda telah mempelajari tentang manusia membiak, tumbesaran manusia dan pewarisan. Jom kita tengok tentang manusia membiak. Kebolehan membiak merupakan salah satu ciri benda hidup. Manusia juga adalah benda hidup yang perlu membiak bagi mengembangkan generasinya. Oleh itu, manusia membiak secara melahirkan anak. Bagaimana pula dengan tumbesaran manusia? Tumbesaran akan menyebabkan manusia mengalami perubahan tertentu mengikut peringkat tumbesaran. Perubahan boleh diperhatikan dari segi keupayaan fizikal, tahap pemikiran dan juga rupa paras. Lihat gambar ini. Manusia membesar daripada bayi kepada kanak-kanak, kepada seorang remaja dan akhirnya menjadi dewasa. Semasa membesar, manusia berubah secara fizikal. Manusia akan mengalami perubahan dari segi saiz, tinggi dan berat semasa mengalami pembesaran. Perubahan ini dapat diperhatikan dan direkodkan seperti baju yang telah besar, kasut yang bertambah saiz, berat yang bertambah dan tinggi yang bertambah. Namun begitu, tumbesaran manusia berbeza-beza. Manusia mengalami tumbesaran yang berbeza dari segi saiz, berat dan ketinggian walaupun mempunyai umur yang sama. Pewarisan ialah ciri-ciri persamaan di antara ibu dan bapa atau keturunan dengan anaknya. Pewarisan ini boleh dilihat daripada 3 keadaan, iaitu warna anak mata, jenis rambut dan warna kulit. Seseorang anak boleh mewarisi keadaan daripada ibu atau bapanya. Anda mungkin mewarisi ciri-ciri daripada ibu atau bapa anda. Contohnya, rambut anda yang kerinting mungkin diwarisi daripada bapa. Warna mata anda yang perang mungkin diwarisi daripada sebelah ibu. Mari kita lihat apa yang anda telah pelajari dalam tajuk haiwan. Dalam tajuk haiwan, anda telah mempelajari tentang pembiakan haiwan dan tumbesaran haiwan. Haiwan adalah benda hidup yang boleh membiak. Haiwan membiak dengan 2 cara, sama ada bertelur atau melahirkan anak. Ini merupakan contoh-contoh haiwan yang bertelur dan melahirkan anak. Anda boleh lihat di sekeliling anda. Cuba lihat haiwan-haiwan yang ada di sekeliling rumah anda dan kenal pasti cara mereka membiak. Untuk haiwan yang bertelur, ada haiwan yang bertelur banyak dan ada juga haiwan yang bertelur sedikit. Ini adalah contoh-contoh haiwan yang bertelur banyak. Katak, ikan dan burung. Manakala terdapat juga haiwan yang bertelur sedikit. Ini merupakan contoh-contoh haiwan yang bertelur dalam jumlah yang sedikit. Burung unta, kupu-kupu dan ayam. Telur haiwan boleh menjadi makanan kepada haiwan lain. Oleh itu, haiwan yang bertelur menjaga dan melindungi telurnya daripada dimakan oleh haiwan lain. Contohnya, burung membuat sarang di atas dahan pokok. Telur burung dapat dilindungi daripada dimakan oleh haiwan lain yang berada di bawah pokok. Haiwan yang melahirkan anak mempunyai bilangan anak yang tidak sama banyak. Ada haiwan yang melahirkan anak yang banyak dan ada juga yang melahirkan anak yang dalam jumlah yang sedikit sahaja. Ini merupakan haiwan yang melahirkan anak dalam jumlah yang banyak, iaitu kucing dan arnab. Manakala, haiwan-haiwan yang melahirkan anak dalam jumlah yang sedikit adalah seperti gajah dan ikan lumba-lumba. Haiwan yang melahirkan anak menjaga dan menyusukan anak-anaknya yang baru lahir. Contohnya, kucing melahirkan anak-anaknya di tempat yang tersorok dan sukar untuk diketahui. Anak-anak kucing akan selamat daripada gangguan musuh.
Anak haiwan yang dilahirkan daripada induknya, iaitu ibu dan bapanya, mungkin akan serupa dengan ibu dan bapanya dan mungkin juga tidak serupa dengan ibu dan bapanya. Cuba lihat gambar-gambar ini. Ini merupakan haiwan-haiwan yang mempunyai anak yang serupa dengan induknya. Contohnya, harimau. Lihat anak harimau. Anak harimau mempunyai belang di badannya seperti ibunya juga. Ada anak haiwan lain yang tidak menyerupai induknya, iaitu ibu dan bapanya. Contohnya, kumbang kura-kura dan rama-rama. Anak kumbang kura-kura adalah larva. Anak kumbang kura-kura tidak menyerupai ibu dan bapanya. Anak rama-rama pula dipanggil beluncas. Beluncas tidak sama seperti rama-rama. Haiwan yang bertelur akan mengalami perubahan tumbesaran daripada peringkat telur sehingga dewasa. Peringkat perubahan ini berlaku dalam kitar hidup haiwan. Berikut merupakan contoh kitar hidup bagi seekor katak. Katak bermula daripada telur, kemudian menjadi berudu, kemudian menjadi anak katak dan katak dewasa. Katak dewasa pula akan menghasilkan telur. Sekarang, mari kita lihat apa yang anda telah pelajari dalam tajuk tumbuhan. Anda telah mempelajari tentang kepentingan tumbuhan, keperluan asas biji benih, tumbesaran tumbuhan dan keperluan asas tumbuhan. Tumbuhan sangat penting kepada manusia dan haiwan. Tumbuhan membekalkan oksigen sebagai udara untuk haiwan dan manusia bernafas. Tumbuhan juga menjadi tempat tinggal atau habitat kepada haiwan-haiwan seperti monyet dan tupai yang hidup di atas pokok. Tumbuhan juga merupakan sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Tumbuhan juga merupakan sumber ubat-ubatan kerana terdapat banyak ubat-ubat yang dijadikan daripada tumbuhan. Tumbuhan yang besar bercambah dari sebiji biji benih yang kecil. Biji benih hanya akan bercambah jika mendapat keperluan asas yang mencukupi. Keperluan-keperluan asas untuk biji benih bercambah adalah suhu yang sesuai, air dan udara. Biji benih akan mula bercambah setelah mendapat semua keperluan. Tumbesaran tumbuhan boleh dilihat dengan pertambahan bilangan daun, pertambahan saiz daun, pertambahan ketinggian dan pertambahan saiz lilitan batang. Mari kita perhatikan pelbagai peringkat tumbesaran bagi pokok tomato. Peringkat tumbesaran pokok tomato mengikut urutan ialah biji benih bercambah, anak pokok, pokok berbunga dan akhirnya pokok berbuah. Tumbuh-tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk tumbesaran. Tumbuh-tumbuhan akan layu dan mati jika tidak mendapat keperluan asasnya. Apakah keperluan asas tumbuhan? Keperluan asas tumbuhan adalah air, udara dan cahaya matahari. Kita telah mengulang kaji 3 topik di bawah tema sains hayat iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan. Jom uji minda anda tentang manusia, haiwan dan tumbuhan dalam kuis yang akan disertakan di bawah video ini. Jangan lupa like, komen dan share. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe tau. Bye. Assalamualaikum.
like, komen dan share. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe tau. Bye. Assalamualaikum.